Pandan darat fizikal yang pertama ialah tasik ladam. Tasik ladam ialah bentuk muka bumi akibat daripada proses hakisan, angkutan dan pemendapan yang berlaku secara berterusan. Faktor pembentukan tasik ladam ialah kejadian banjir yang meningkatkan proses hakisan, perubahan guna tanah dan hakisan terhadap tebing sungai. Kejadian banjir misalnya, apabila berlaku kejadian banjir, limpahan air akan membawa bersama bahan-bahan angkutan seperti sedimen, partikel-partikel dan akan dimendapkan sama ada di dasar sungai. Pemendapan yang berlaku menyebabkan saliran kehilangan keupayaan dan muatan untuk air mengalir akibat daripada proses pemendapan yang berlaku secara berulang kali. Kejadian banjir ini telah meningkatkan proses hakisan dan pemendapan melalui bahan muatan yang diangkut di dalam sistem saliran. Pembentukan tasik ladam ini telah memberi kesan yang tertentu, misalnya aktiviti rekreasi dan aquakultur. Pelbagai aktiviti akibat daripada takungan air, antara aktiviti tersebut ialah aktiviti riadah seperti kayak, bot laju dan memancing serta kegiatan menternak juga giat dilakukan seperti menternak ikan dan udang dalam sangkar. Selain itu, pembentukan tasik ladam juga telah membawa kepada pembentukan pertempatan. Hasil pemendapan tasik ladam telah menggalakkan kewujudan pertempatan bagi masyarakat, iaitu kawasan tersebut sesuai untuk dibangunkan kerana desakan terhadap keperluan tanah yang semakin berkurang. Yang kedua ialah peringkat aliran sungai. Sungai merupakan aliran air yang bermula dari kawasan pergunungan dan ia mengalir sampai ke lautan. Sebatang sungai yang lengkap mempunyai profil panjang iaitu aliran air sungai yang terdiri daripada peringkat muda, peringkat matang dan peringkat tua. Peringkat sungai muda berlaku di bahagian hulu sungai. Peringkat sungai muda akan bermula di kawasan legeh yang mana bentuk muka bumi legeh adalah terdiri daripada kawasan pergunungan, cerun yang curam, tanah tinggi dan sebagainya. Sungai pada peringkat ini adalah dikatakan sempit dan kecil. Semasa peringkat sungai muda, aliran air adalah sangat deras kerana mempunyai halaju yang sangat tinggi dan terdapat banyak jeram serta air terjun. Peringkat sungai matang pula, aliran air kemudian akan ke bahagian tengah sungai iaitu peringkat sungai matang. Peringkat matang bermula setelah aliran air sungai keluar dari kawasan cerun curam pergunungan lalu mengalir ke kawasan yang lembah. Tenaga sungai pada peringkat sungai matang adalah tinggi tetapi tidak setinggi tenaga di peringkat sungai muda. Tenaga yang tinggi menyebabkan ia mempunyai kebolehan untuk mengangkut dan membawa bahan-bahan sedimen ke peringkat sungai yang seterusnya. Peringkat sungai yang seterusnya ialah peringkat sungai tua. Peringkat sungai tua terletak di bahagian hilir sungai dan merupakan peringkat sungai yang terakhir. Pada peringkat tua, aliran atau halaju air sungai adalah perlahan. Pergerakan aliran air yang sangat perlahan dan tanah yang landai telah menyebabkan proses pemendapan giat dijalankan. Bahan-bahan sedimen yang dibawa dari peringkat muda dan peringkat matang, tidak kira sama ada batuan, serpihan-serpihan akan dimendapkan di peringkat tua. Hakisan pada peringkat ini adalah melebar yang mana aliran air sungai akan menghakis tebing sungai secara geseran, hidrol dan juga larutan. Pandan darat fizikal yang seterusnya ialah pinggir pantai. Pinggir pantai merupakan pertemuan antara laut dan darat. Zon pinggir pantai merupakan kawasan dengan jarak yang menunjukkan jarak tertentu untuk mengaturkan ke arah daratan sehingga melibatkan pelantar benua tetapi tiada had untuk mengarahkan ke daratan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan pantai ialah batuan, lulu hawa dan ombak. Faktor batuan misalnya, batuan yang mengalami proses pengeringan dan pembasahan secara berulang kali menyebabkan penyusutan mineral lempung, pembentukan pengekaran dan pemusnahan selaput air pada zarah mineral serta perubahan isi padu batuan. Oleh hal yang demikian, kejadian hakisan giat berlaku terhadap kawasan pinggir pantai. Pandan darat fizikal yang keempat ialah air terjun. Air terjun adalah formasi geologi dari arus air yang mengalir melalui formasi batuan yang mengalami pelbagai jenis hakisan dan jatuh dari ketinggian tertentu. Air terjun ini juga merupakan salah satu bentuk muka bumi yang terhasil daripada proses tindakan hakisan sungai di peringkat hulu dan pertengahan sungai. Sungai di peringkat ini sangat curam dan arus sungai mengalir deras. Jenis hakisan menegak sangat berkesan dengan dibantu jenis hakisan seperti lagan, geseran dan hidrol. Faktor geologi batuan yang berselang segi antara batuan lembut dan keras secara mendatar mempengaruhi pembentukan air terjun. Antara kepentingan air terjun ialah sebagai tempat pelancongan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membekalkan sumber air, aktiviti ekopelancongan dan juga penjanaan kuasa hidroelektrik. Aktiviti ekopelancongan misalnya, air terjun yang terbentuk di bahagian hulu sungai yang berbukit menghasilkan pemandangan yang cantik dan menarik. Sudah pasti kawasan ini sesuai untuk aktiviti ekopelancongan sama ada oleh masyarakat tempatan dan juga masyarakat luar.